الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فصل: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. Kata Al-Imam Abi Syuja' rahimahullah, fasal ini, faslun, ini ditulis untuk menerangkan wasilatul wasail, dipanggil wasilatul wasilah atau wasilatu al-wasail. Ini kerana al-aniyah atau bekas ini adalah merupakan wasilatul ma', wasilah bagi air untuk disampaikan, dan air adalah wasilatul taharah. Maka ia menjadi wasilatul wasilah. Tamam? Faslun, dia ada wasilah, dia ada wasilatul wasilah, dan dia ada maqasid. Kan? Wasilahnya apa dia? Air, tanah, lagi ad-dabghu, tayammum, tayammum tanah lah, lagi satu lagi ada tu istinja kan. Nah, baik. Manakala al-maqasid pula apa dia? At-taharah, yani wudu, ghusl, tayammum, dan juga ad-dibagh. Baik, wala yajuzu isti'malu awani, la yajuz bermakna yahrum, yani haram menggunakan isti'mal. Jadi termasuk isti'mal adalah ittiqadhu, al-ittiqadh. Itu meletakkan. Ini kerana al-aniyah, ini kerana kaedah menyebut kullu ma haruma isti'maluhu haruma ittiqadhuhu. Di isti'mal di sini dengan makna termasuk isti'mal adalah ittiqadh, iaitu walau tidak diguna, diletakkan di atas meja saja, contoh bekas tadi. Bertakut orang bila faham wala yajuzu isti'malu awani, orang faham nanti bahawa ianya tidak boleh diguna. Jadi boleh disimpan, boleh diletakkan sebagai perhiasan, maksudnya diletakkan sebagai perhiasan. Jadi ataupun ditempah untuk buat alat tersebut bagi perhiasan di dalam rumahnya. Kenapa tak boleh juga untuk walau ittiqaz? Kerana kaedah menyebut kullu ma haruma isti'maluhu haruma ittiqazuhu. Itu kaedah. Kullu ma harumat isti'maluhu haruma ittiqazuhu. Awani, isti'malu awani, al-awani jamak kepada aniyah. Dan al-ina adalah sesuatu yang diletakkan padanya sesuatu. Al-ina ay ma yudha'u fihi syai'u sawa'un akana kabiran am saghira. Al-awani jam'u aniyah. Wal aniyah adalah jam'u ina. Awani jam'u aniyah. Tamam? Dan aniyah adalah jam'u ina. Jadi jam'ul jam'. Boleh? Jadi salah kalau orang kata al-awani adalah jam'ul ina. La. Al-awani adalah jam'ul aniyah.
Aniyah adalah jamak kepada ina. Ina adalah mufrad. Az-zahabu wal fiddatu, az-zahabi wal fiddati, wa yajuzu, yajuzu di sini dengan makna imma bila karahah, sama ada dengan tidak makruh. Idza lam yakun al-ma'dinu nafisan. Ini kalau kata dia tidak makruh penggunaan bekas tersebut kalau bekas tadi bukan daripada ma'din nafisan, daripada bahan galian yang berharga. Wa imma bi karahah, harus tetapi karahah. Jadi yajuz di sini, wa yajuzu isti'malu ghairihima min al-awani, ay yajuzu bila karahah wa yajuzu bi karahah. Harus dengan tidak makruh dan harus dengan makruh. Harus dengan tidak makruh ketika mana bekas tadi bukan daripada bekas yang nafisan, daripada ahjar karimah contohnya, daripada batu yang mulia, contoh. Ataupun daripada bahan galian yang mempunyai nilai. Faham? Manakala yajuz bila karahah kalau ma'din tadi ataupun dengan karahah, minta maaf, kalau bekas tersebut nafisan. Baik. Jadi kita masuk perbincangan satu persatu tentang masalah tersebut. Babul aniyah. Jadi kita dah syarahkan tadi, al-aniyah adalah jamak kepada apa? Jamak kepada ina. Al-awani jamak kepada aniyah. Dan apa makna aniyah? Ma yudha'u fihi syai'u, sesuatu yang diletakkan padanya sesuatu yang lain. Seperti apa? Seperti bekas hidangan, talam contohnya, cawan ataupun mangkuk dan seumpamanya. Jadi tidak ada beza sama ada bekas tadi kecil ataupun besar. Kecil seperti apa? Kal mukhulah. Mukhulah seperti bekas celak yang dibuat daripada emas contohnya. Kerana bekas tadi yudha' fiha al-kuhl, diletakkan di dalamnya celak. Begitu juga qalam, alat juga sebenarnya. Kerana dalam qalam diletakkan padanya hibr, diletakkan di dalamnya dengan dakwat. Jadi jangan dipaham makna aniyah di sini adalah dengan makna cawan bekas saja. Tak. Apa sahaja yang diletakkan di dalamnya dengan sesuatu, maka ianya dikira sebagai aniyah. Bekas pensel dan seumpamanya. Apa? Ataupun panggil apa? Bekas yang diletakkan di dalamnya dengan minyak wangi. Ataupun camca atau sudu atau garpu yang dijadikan daripada sebagai alat untuk kita makan dan minum. Baik. Dan harus penggunaan seluruh isti'mal kita sebutkan tadi dah dengan makna apa? Al-ittiqaz. Bila sebut harus penggunaan, maknanya harus juga ittiqaz. Jadi harus penggunaan seluruh bekas yang tahirah, suci, daripada apa sahaja jenis ma'din ataupun jenis bahan galian seperti hadid, besi, ataupun daripada nuhas, tembaga, dan walaupun daripada bahan galian yang nafisan seperti yakut, seperti batu jelima, seperti marjan, seperti almas, harus, tetapi ma'al karahah. Jadi nafisan ma'al karahah. Bighairi nafis bila karahah. Boleh? Kecuali apa? Kecuali bekas yang dibuat daripada emas dan perak. Maka emas dan perak hukumnya adalah haram digunakan ataupun haram untuk kita menjadikan perhiasan walau tidak digunakan kepada lelaki dan perempuan. Sebagai awani. Sebagai awani. Ini bukan alat perhiasan bagi wanita. Tidak.
Kerana wanita dibenarkan bagi mereka untuk al-hula. Hula maksudnya sebagai bahan perhiasan daripada emas dan perak, dan lelaki dibenarkan dengan perak. Bagi tujuan ajlil hajah, kerana hajat. Nah, hajat untuk apa? Ila tajammul wa tazayyun lizauj, untuk bercantik-cantik dan berhias bagi suaminya. Berbeza dengan awani, berbeza dengan bekas, cawan dan seumpamanya ni, ataupun pen, ataupun butang dibuat daripada emas. Ini hadza la tad'ul hajah ila isti'malihinna laha. Kerana ini tidak ada hajat untuk penggunaan dia. Boleh guna bahan lain. Tapi penggunaan untuk berhias pada tubuhnya, seperti diletakkan di hidungnya ataupun dipakaikan cincin, dipakaikan gelang, dipakaikan dengan rantai, diletakkan di pinggang, diletakkan di kaki, itu dibenarkan, tidak ada masalah. Bila yang itu tidak dibenarkan bagi lelaki perempuan. Tamam? Baik. Jadi itu tidak ada hajat. Karena yang lain itu digunakan untuk apa? Lil hajah, untuk hajat. Hajat dia untuk apa? Untuk bercantik-cantik kepada suaminya. Contohnya seperti penggunaan wanita bagi mukhulah. Mukhulah bahan alat untuk bercelak. Bercelak daripada perak. Contohnya. Hadza haram alaiha. Kecuali kata ulama, kalau penggunaan itu akan menyebabkan matanya menjadi bagus. Halil hajah. Patah balik. Disebut oleh Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah. Kata kalaulah penggunaan alat tadi, contohnya kayu untuk bercelak tadi daripada emas, sesuai untuk dia. Kerana dia bagus untuk pembaikan mata dia. Doktor kata, dia boleh guna celak tapi bukan dengan besi. Dia kena guna dengan alat bercelak tadi daripada emas contohnya, untuk membaikkan matanya yang sakit. Hadzalil hajah. Maka al-hajah itu dibenarkan berdasarkan darurat sahaja, tidak dibenarkan dengan berleluasa. Faham? Baik. Jadi tidak dibezakan pada haramnya tadi, sama ada pada sudut penggunaan yang berbeza. Maka tak boleh digunakan untuk alat sebagai makan, alat minum, alat wudu, alat untuk mandi, alat untuk kita menulis, alat untuk berhias, ataupun alat untuk kita berwangi-wangian, memakai celak dan seumpamanya daripada bekas emas dan perak. Jadi tadi kan perempuan dibenarkan untuk tajammul, tazayyun. Tetapi ketika mana digunakan dengan bekas yang dibuat daripada mukhulah, contohnya bekas perak tadi ataupun bekas emas, patah lagi, digunakan daripada digunakan untuk buat celak, kecuali dengan tujuan kita sebutkan tadi, maka hukumnya adalah haram. Tamam? Jadi dalam kitab disebut illa idza da'atil hajatu ila zalika fayajuzu hina idzin. Kecuali kalau ada hajat pada waktu tersebut. Itu yang kita sebutkan tadi. Contohnya seperti seorang yang matanya terkena dengan penyakit dan kemudian doktor mengatakan bahawa perlu menggunakan mukhulah bekas celak daripada emas, maka ketika tadi harus baginya menggunakan dengan tersebut. Boleh. Dan kita telah maklumkan tadi setiap penggunaan tersebut termasuk juga dengan mengambil ittiqaz. Kerana kaedah menyebut kullu ma haruma isti'maluhu haruma ittiqazuhu. Ya. Tamam? Dan begitu juga alat-alat tarb, contohnya kal'ud wa tabl. Fa innahu yahrumu isti'maluha wa yahrumu ittiqazuha min ghairi isti'malin. Jadi contohnya seperti orang panggil apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, alat-alat yang digunakan seperti alat-alat peperangan contohnya, pun tidak boleh dibenarkan dengan emas dan juga perak mengikut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Boleh. Baik. Kemudian perbincangan tentang abtila. Abtila adalah perbincangan tentang orang panggil apa? Kita menyodorkan, menyodorkan
bekas tadi dengan emas ataupun dengan perak. Baik. Diharamkan untuk at-tila, ataupun al-mudabbab dipanggil. Iaitu dengan cara kita menampalkan dengan emas ataupun perak. Dibenarkan ataupun tidak, ini perbincangan yang disebutkan oleh para ulama, tetapi dalam kitab tidak disebutkan, dalam matan tak disebut, cuma disebut dalam syarah. Diharamkan al-ittila dengan az-zahab wal fiddah, dan tidak harus menggunakan sesuatu pun bahan yang disadurkan dengan emas dan perak, kecuali jika saduran ataupun tampalan tersebut sedikit, nipis. Itu dengan sudut. Pada sudut macam mana kita nak tahu kita ada nipis? Kalau kita letakkannya di atas, orang panggil apa, api, maka dia tidak akan jatuh sikit pun, tak ada perbezaan maksudnya. Kalau kita bakar dengan api, maka dia tak ada perbezaan di antara bahan besi dengan emas yang dicampur di atas besi tadi. Kalau boleh dibezakan, maknanya dia bacam. Waktu itu hukumnya haram. Tamam? Jadi kalaupun dia gugur juga, tapi sikit sangat, yang tidak mempunyai harga, contohnya, maka ketika itu tidak ada masalah. Tetapi, kalau dia gugur dan ada harga, maka pada ketika tersebut, ianya dikira haram untuk digunakan. Dan dia dikira sebagai pembaziran. Ini yang jadi perbahasan pada masalah berkaitan dengan orang panggil apa ni? Suasa. Mas suasa. Suasa adalah campuran antara emas contohnya dengan tembaga. Baik, bagaimana penggunaan ini? Kalau kata diberi kepada ahli khibrah, maka kata kalau dibakar dengan api, maka akan ada pengasingan antara emas dengan perak, dan emas tadi mempunyai harga, jadi dengan timbangan yang boleh untuk dijual, maka ketika itu hukumnya adalah haram untuk dipakai suasa tersebut. Tamam? Tapi kalau kata tidak berlaku begitu, maka hukumnya adalah harus untuk dipakai dan tidak dikira haram. Berbeza dengan emas putih. Emas putih disebut dengan emas putih, ataupun disebut juga dengan titanium. Dia mahal harganya, lebih mahal daripada emas kadang-kadang, tetapi ketika dijual tidak punya harga, jadi murah balik. Dijual kat apa? Dijual kepada ahli khibrah lah, dijual kepada pihak kedai mah. Dan guru saya Maulana Syekh Muhammad Sultan rahimahullah ada menulis risalah berkenaan dengan emas putih ni. Baik. Jadi kata illa idza kana at-tila'u wad-dab was-sabghu raqiqan qalilan bihaitsu law 'aradna al-maddata al-matliyah bil-dhahabi aw al-fiddati 'ala an-nar lam yasqut minha shay'un lahu qimatun fahina idhin yajuzu li'annahu yu'tabaru dha'i'an mustahlakan fi dhimn al-ma'din fa huwa liqillatihi yutasamahu ma'ah aw yutasamahu bihi. Maka kalau sikit tidak ada masalah, kalau banyak dia tidak dibenarkan. Jadi contohnya kita ada kalam ataupun pen yang disadur ataupun yang disadur, sadur namanya, yang dengan emas yang sedikit. Jadi kalau kata kita bakar pen tadi di atas emas, di atas api, maka tidak jatuh, melainkan sedikit sangat saja emas tadi yang harganya sangat kurang. Jadi mungkin jatuh nuktah saja daripada emas. Tamam. Maka apa hukum penggunaan pen tadi? Hukum dia apa dia? Hukumnya harus. Tamam. Tapi kalau kata dikumpulkan jatuh emas, dan bila dikumpulkan ada harga, maksudnya mahal, maka ianya adalah haram hukumnya. Tamam. Contohnya kita ada cawan daripada nuhas, daripada tembaga yang disadur dengan perak. Kalau kita bakar di atas api, maka jatuh daripadanya perak yang mempunyai qimah. Itu kalau kita bayar,
maksudnya akan ada qimah maliyah, harga pada perak tersebut, iaitu ada mizan, ada timbangannya. Maka hukumnya adalah haram kerana ianya banyak dan la yutasahalu bihi. La yutasamahu bihi. Dia tidak akan dibenarkan. Boleh faham? Jadi tidak disyaratkan ardu 'ala an-nar tadi atau ardu bin nar itu bil fi'l. Tak semestinya kena ambil barang kemah tadi ni dibakar dengan api sungguh. Tak. Bahkan yang dimaksudkan dengan ardu bin nar tadi ni, dengan cara kita bakar tadi, dengan makna walau bil quwwah, bukan bil fi'l. Iaitu dengan cara kita tanya kepada ahli khibrah yang berpengalaman dengan penggunaan perkara tersebut ataupun tentang komponen perkara tersebut, maka ia sudah memadai. Dan kalau mereka mengatakan, dia kata hadha tila la yahsul minhu syai'un bil ardi 'ala an-nar. Dia kata kalau kata saduran tadi ini tidak memberi apa-apa kesan di atas api dan ianya sangat sedikit, maka dimaafkan. Wa in qalu yahsul, kalau dia kata ia akan ada hasil ataupun ada qimah, maka ianya tidak dimaafkan. Itu makna abtila bizahab. Tidak dengan makna saduran. Disadur di keliling. Manakala mudabbab ataupun tadbib adalah lasqu qit'atin bi syai'in li ajli islahihi aw tazyinihi aw li gharadin akhar. Itu makna tadbib. Tadbib maknanya menampal. Menampal ni dengan makna kita menampalkan sebahagian daripada bekas tersebut dengan emas ataupun perak ataupun dengan apa sahaja bahan yang lain daripada emas dan perak, dipanggil tadbib secara umum. Cuma perbincangan kita di sini adalah perbincangan tadbib dengan emas dan perak. Tamam? Untuk tujuan apa? Untuk tujuan pembaikan. Contoh bekas tadi pecah, dibaikkan dengan diletakkan bahan yang lain. Atau untuk dicantikkan. Contohnya dia ada ukiran ataupun dia ada orang panggil apa, buat bentuk pada cawan ataupun bekas, atau dengan tujuan yang lain. Kita sebutkan tadi bekas pecah dan bekas tadi pula daripada tembaga, maka kita letakkan pada kawasan yang pecah tadi satu orang panggil apa, satu bahagian daripada emas ataupun perak dan dilekatkan di situ. Itu maksud tadbib. Baik, haram penggunaan bekas yang di tadbib ataupun mudabbab bizahabi mutlaqan. Mutlaqan dengan makna sama ada dabbah tadi kabirah, besar, tampalan tadi besar, atau saghirah, ataupun kecil. Kenapa? Karena az-zahab amruhu aghlaz min al-fiddah. Karena zahab, emas ni urusannya lebih keras daripada perak. Kerana al-faqr wal-khuyala, ataupun lianna al-faqra wal-khuyala bihi akbaru. Maka dia lebih besar untuk kita rasa bangga dan juga sombong. Maka hukumnya adalah haram kalaupun kecil daripada emas ditampal pada bekas. Faham? Jadi kecil ke besar ke haram. Jadi haramnya mutlaqan kalau kata dengan emas. Manakala bekas perak pula, bekas yang ditampal dengan perak, maka ianya terdapat tafsil. Terdapat padanya tafsil ataupun perincian tentang masalah tersebut. Tamam? Dan perinciannya seperti berikut. Pertama, kalau bekas dabbah tadi adalah besar dan tidak ada hajat padanya, maka hukumnya haram. In kanat ad-dabbatu kabiratan fala hajata ilaiha fayahrumu dhalik. Fayuhramu dhalik. Tamam? Itu kalau besar. Jadi besar atau kecil ini kembali kepada urfun nas. Kalau uruf manusia mengatakan dianya kecil, maka diiktibar kecil. Kalau diiktibar besar, maka hukumnya besar. Maka kena tengok balik kepada uruf. Jadi itu yang pertama apa dia? Dabbah kabirah bila hajah.
Yang kedua, dhabbah kabirah laha hajah. Dhabbah kabirah tapi ada hajat. Maka hukumnya apa dia? Hukumnya adalah makruh. Dia besar tapi ada hajat. Hajatnya untuk apa? Takut bekas tadi rosak dan seumpamanya ditadbibkan dia. Ditampal dia dengan katri. Dengan perak. Karena mungkin perak lebih kekal. Yang ketiga, kalau dhabbahnya saghirah wala hajah. Dia kecil tapi tidak ada hajat. Ada yukrahu dhalik. Makruh juga. Tamam? Dan kalau yang keempat pula, dhabbah saghirah laha hajah. Hada yajuz bila karahah. Yajuz bila karahah. Jadi ada 4 keadaan bagi tadbib dengan perak. Boleh? Jadi nampak tak kesimpulan ya? Selesai ya? Jelas tentang masalah tersebut. Mas yahrum mutlaqan. Sama ada tadbib dia besar ke kecil ke, zinah ke, lil hajah ke, li gharadin akhar ke, haram mutlaqan. Manakala perak ada pembahagian 4 pembahagian. Besar dengan hajah, besar tanpa hajah, kecil dengan hajat, kecil tanpa hajat. Jadi itu dia punya perbahasannya tentang masalah tersebut. Baik. Jadi kalau orang tanya apa dia qasad dengan hajah tadi? Maksudnya harus kita menempa kita menampalkan bekas tadi dengan perak kalau dia dengan hajat. Adakah bila mana wujudnya ma'din akhar? Contohnya seperti besi dan seumpamanya. Maka dia mengambil tempat perak, maka akan ternafi hajat. Faham ni? Ternafi hajat lah. Sebab dia kata ada besi. Sekarang ada jual penampal. Pasal malam pun jual. Tampal untuk menghalang daripada lubang dan seumpamanya. Maka boleh ke tidak? Maka jawapan kata ulama, murad para fuqaha dengan hajah adalah setiap niat apa sekalipun selain daripada zina. Itu makna hajah tadi, kullu gharadin ghairu zina. Yang bukan sebagai perhiasan. Maka mengislahkan inak ataupun memperbaiki bekas daripada pecahan ataupun seumpamanya adalah merupakan hajat, iaitu dikuatkan dia dengan dhabbah fiddah. Dikuatkan dia dengan bahagian tersebut, ditampal dengan perak. Itu adalah hajat. Jadi bukan dimaksudkan dengan hajat di sini adalah tidak ada dengan maksud dengan hajat alla yujad ma yasluhu bihil ina ghairul fiddah. Bukan tu maksudnya. Maksudnya bekas tadi tidak boleh diperbaiki melainkan dengan fiddah saja. Tak. Bukan tu maksud hajat. Maksud hajat di sini adalah lain daripada zina. Makna hajat di sini adalah yang selain daripada az-zina. Maka ketika tu kalau ada perak besi besi sekalipun, maka kita memilih untuk diletakkan perak, maka ianya tetap dikira sebagai hajah. Karena hajah itu dengan makna apa? Ghairu zina. Tamam? Jadi kalau kata ada sebahagian daripada manusia, mereka ni bertaubat daripada bekas perak dan juga emas yang mereka miliki, apa yang mereka akan kena lakukan? Mereka kena buat apa? Jawapan kata para ulama, hendaklah mereka yataqallasu minha. Mereka kena selesaikan dia, iaitu dengan cara dihantar kepada pihak yang boleh ataupun kedai emas dan perak untuk dileburkan. Dan digunakan hartanya tersebut sama ada dibagikan duit tadi kepada orang miskin ataupun ditukarkan dalam bentuk perhiasan. Buat cincin ke dan seumpamanya. Tamam? Tak masalah. Kalau dia emas digunakan untuk perhiasan wanita, kalau dia perak boleh jadi digunakan untuk lelaki. Soalan lagi, kenapa diharuskan tidak, iaitu kita sadur dengan emas kalau dia kecil sedikit, tapi tidak harus untuk kita menampalnya dengan emas walaupun bekas tadi, tampalan tadi sedikit. Jadi apa beza?
tampal dengan disadur dengan emas yang sedikit tadi, boleh kan? Jadi jawapan dia apa dia? An-nattila idza kana la yutahassalu minhu syai'un yakunu ka'annahu ma'dum. Karena tila, kalau kata kita sadur, kalau kata dia bakar atas api dan kemudian dia tidak ada sedikit tadi kita dah sebut dia punya dhabit dia. Itu kalau dibakar dengan api, keluar daripadanya bahagian yang kalau timbang tidak ada harga. Sikit sangat maksudnya. Fa huwa kal ma'dum. Dia seakan-akan seperti tidak ada. Maka dia tidak memberi kesan apa-apa pun. Dengan hanya sekadar warnanya sahaja seperti emas. Tamam? Jadi launnya saja, la qishrata lahu. Dia tidak ada isi. Dia hanya warna saja emas. Boleh? Dan dia buat tidak tebal seperti mana dhabbah saghirah. Dhabbah ketika kita tampal, dia ada khimah, dia ada wazn, dia ada timbangan. Maka itu yang membezakan di antara at-tadbib dengan at-tila. Jadi dengan wujudnya tila tadi, dia tidak wujud secara fi'li. Dia hanya nampak pada sudut surah saja, gambaran saja. Dia hanya nampak pada sudut luarannya saja, warnanya emas. Berbeza dengan dhabbah. Dhabbah dia bukan nampak saja, tetapi dia juga adalah mempunyai timbangan. Jadi makna di sini, kalau kata dhabbah tersebut ditutup dengan warna lain, contohnya kita bucat, tak bagi nampak dia warna mah, tak hukumnya haram. Kerana dia mah. Dia faham ni? Orang berwuduk dengan menggunakan bekas yang dibuat daripada tembaga. Boleh ke tidak? Dan kenapa boleh? Kenapa boleh? Baik. Seseorang basuh baju dengan bekas yang dibuat daripada permata. Marjan. Daripada permata ataupun daripada yakut. Rubi. Ni. Besen dia daripada rubi. Kan? Harus ke tidak? Dan kenapa? Hafiz. Harus kerana dia bukan daripada zahab dan fitah. Baik, harus dia dengan karahah ke tidak karahah? Makruh ke tidak makruh? Tidak makruh, Ustaz. Tidak makruh? Makruh sebab dia ada nilai. Makruh mungkin sebab ada nilai kepada rubi dan permata. Berarti jadi makruh ke tidak makruh? Makruh. Makruh. Kerana dia nafisan. Dia daripada bekas yang bernilai. Boleh? Baik, seseorang berwuduk dengan bekas yang dibuat daripada emas. Boleh ke tidak boleh? Afiq? Tak boleh, Ustaz. Kenapa? Kerana kalau emas, bekas buat pada emas haram secara mutlak. Haram apa? Mutlakan. Haram mutlakan untuk apa? Isti'mal ke apa? Isti'mal dengan itikhaz. Isti'mal lah sebut isti'mal. Sebab dia isti'mal. Kaedah sebut apa? Kullu ma haruma isti'maluhu haruma ittikhazuhu. Sama. Seseorang membeli pen daripada perak, tapi dia tidak menulis dengannya. Sebaliknya dia menyimpan sahaja bekas perak tersebut. Pen tadi. Adakah harus ataupun tidak? Izzat. Makruh. Oh dia? Seseorang beli pen daripada perak. Bukan daripada negeri Perak. Pen tu perak. Kemudian dia tak guna pun. Dia simpan saja. Boleh ke tidak?
Dan kenapa? Boleh tapi makruh. Perak boleh dan makruh. Ambil kat mana ni? Makruh lagi. Biar kuat lagi pandangan dia. Wildan. Haram Zat. Sebab kaedah mengatakan kullu ma harum isti'maluhu harum ittikhazuhu. Setiap yang haram digunakan, haram juga disimpan. Atau diambil sebagai perhiasan. Tamam? Baik. Ada seorang sakit, kemudian disyaratkan oleh para doktor untuk mengubati penyakit dia, ubat tadi perlulah dicampur dengan bekas daripada emas. Adakah harus baginya untuk melakukan demikian dan kenapa? Amirul. Harus. Harus kenapa? Qadraul hajah. Karena hajat. Karena hajat. Kenapa? Kita ada bekas daripada yang disadur dengan perak. Dan saduran tadi sedikit. Maksud sedikit tadi, kalau kata dibakar di atas api, maka dia tidak mengeluarkan wazn ataupun timbangan yang mempunyai harga. Boleh tak kita guna bekas tersebut? Syarimi. Boleh. Kenapa? Sebab dia tiada nilai. Kerana dia sedikit. Kerana dia sedikit. Qalil mustahlak maksudnya. Sikit sangat. Baik. Kita ada satu bekas babkharah, tempat bakar bukhur yang disadur dengan emas. Dan bila kita tanya kepada ahli khibrah, mereka mengatakan bahawa saduran tadi banyak. Tamam? Adakah harus untuk kita membakar bukhur di atas bekas tadi? Saifuddin? Haram. Kenapa? Kerana emas tu banyak. Macam mana tahu kata emas tu banyak? Mengikut huruf. Dia jika ditimbang dia ada nilai. Kena timbang. Macam mana nak timbang? Kita pergi tanya pada ni. Apa yang orang? Ahli khibrah. Apa dia? Ahli kibah. Ahli khibrah. Ahli khibrah. Baik. Ada seorang bagi hadiah kepada kita dengan pen yang disadur dengan emas. Tamam? Dan saduran tadi banyak. Adakah harus untuk kita menyimpan pen tersebut tanpa kita guna? Hafiz. Emas sekiranya banyak, maka dia haram. Kerana kullu ma harum isti'maluhu harum ittikhazuhu. Jadi kalau sikit boleh lah. Kalau sedikit, sekiranya tiada nilai padanya. Ni apa dia ni? Ni apa ni? Kita bincang masalah ibtila' kan? Ibtila'. Tamam. Bagus. Ada perincian. Boleh? Tapi tadi Ustaznya banyak tadi kan? Dia kata emas tadi banyak. Kalau banyak hukumnya apa dia? Haram. Haram secara mutlak. Kenapa? Kaedah sebut apa? Kullu ma harum isti'maluhu harum ittikhazuhu. Tamam. Kita ada bekas yang dibuat daripada plastik. Kemudian kita perbaiki bekas tersebut dengan meletakkan tampalan dengan perak yang besar untuk menghias bekas tadi. Untuk menghias bekas tersebut. Adakah harus kita lakukan demikian ataupun tidak? Macam nak jawab?
Tengok angkat balon. Harus banyak apa ni, aku bakas tadi dia rasa. Ha? Makruh. Dengar elok Hafiz. Bekah tadi kita tampal dia dengan perak yang besar banyak maksudnya, tapi tujuannya adalah untuk menghias tempat tersebut. Boleh? Jangan Ali Najmi, Ali Hakimi. Haram kenapa? Tak kat mulut. Haram. Yang pertama sebab besar banyak. Karena besarnya tadi apa ni, dhabbah tadi ataupun tampalan tadi besar. Yang kedua sebab zina. Kadang-kadang kena zina. Kena perhiasan. Boleh faham? Dimaksudkan dengan, kalau kata orang panggil apa, lil hajah contohnya, kita sebut tadi kan, kalau lil hajah, adakah ketika wujud benda lain, kalau fiddah hajah, boleh ke tidak? Fiddah kabirah lil hajah, boleh ke tidak? Makruh. Makruh. Lizina hukumnya haram. Lizina sedikit makruh. Faham? Jadi kalau kabir, kalau hajah dia akan dua ya. Harus, sama ada harus tadi makruh ataupun tidak makruh, itu dua. Tapi kalau lizina ada satu keadaannya, itu kalau kabirah. Okey? Kabirah lizina maka hukumnya adalah haram. Saghirah lizina hukumnya makruh. Faham? Dan hajah tadi dengan makna apa? Ghairu zinah. Hajah dengan makna ghairu zinah, yang bukan dengan tujuan untuk berhias. Tujuannya adalah untuk hajah. Selain daripada tujuan untuk menghiaskan tempat tersebut, maka ianya tidak bermasalah. Walau wujud benda lain yang boleh mengambil tempat dia, seperti besi dan seumpamanya yang boleh menampal juga. Boleh? Sama? Ada seorang perempuan beli bekas ataupun cawan syai macam ni. Kemudian dia ada ni nampak ni, tulis coffee bean. Tulis ni emas. Tulis ni emas. Coffee bean, tea leaf. Emas. Apa guna? Hukum dia boleh guna ke tidak boleh guna? Cuba tak jawab. Ilhamuddin. Harus. Kenapa? Sebab emas pada tulisan tak ada nilai. Hantar mana tak ada nilai? Hantar mana tak ada nilai? Laju je. Harus kalau tak dinilai, tapi kalau ada nilai haram tak? Jawab bagi elok. Jawab bagi jelas. Kalau ianya itu dikira tilak tu. Itu dikira sebagai sadur. Dia bukan tadbib. Ini macam sadur ni. Kalau di zin tu maksudnya ada khutut. Macam ni. Kalau kata ianya dibuat daripada emas, maka kena tengok balik. Kalau dibakar di atas api, maksudnya sedikit, maka tidak ada masalah. Tapi kalau kata dibakar tadi dia banyak, ada qimah, maka hukumnya haram. Baik, mesti kena bakar ke? Mesti kena bakar ke? Irfan ada apa ni? Nama apa? Izzat? Tak kena. Apa itu? Buat macam mana? Atau kita banyak ke sikit? Tanya ahli kibrah. Tanya ahli kibrah. Boleh. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.